Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang saya kasihi Tuan Imam Ustaz Muhammad Sabri, yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Hasin Bahrim dari jawatan kuasa masjid, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, masjid ni akan nak roboh dah ni. No, lama dah, bocor mata dah. Tapi tak tahu lagi, duit baru ada 1.2 juta. No. Target berapa juta? 6 juta. Dua Johor. Tapi sebenarnya tak jadi masalah pun di Taman Selasih ni. Sebab penduduk ramai, kalau seorang 1,000 dapat dah. Cuma bagi tak mau bagi ya. Sebenarnya senang nak dapat duit ni. Tapi duit tu ada pada tuan-tuan. Kalau dapat, alhamdulillah. Tapi kita rasa lepas raya ni rebah kot. Untuh dulu. Macam saya buat masjid sekolah saya kan. Buat kubah saja 700,000. Bulan Ramadan 2 minggu viral, orang hentam teruk. Dalam 2 minggu dapat 700,000. Tapi kena viral lah kan. Ni tak tahu kita nak viral kot mana tahu. Nak bagi dapat 6 juta kan. Lama dah Taman Selasih ni kena buat bagi elok lah. Kan, insyaAllah. Jadi madam ni patutnya ada moderator. Moderator kami tak tahu pergi mana tu. Tinggal bangku kosong. Ustaz Medok tadi tak? Medok tadi, Tuan Imam. Apalah, main meneri majlis. Nampak kosong. Ustaz, hari kita tanya soalan kat dia. Meneri majlis. Dah Ustaz dah. Tak nampak kosong kan? Okey. Okey, soalan pertama pada Ustaz. Jadi tuan-tuan, kita nak sambut Ramadan. Tak lama dah, dekat sangat-sangat dah. Tuan-tuan, bila datang Ramadan, pertama kata ulama, perbetulkan niat kita. Kan? Kita buat ibadat kita ni kerana Ramadan ke kerana Allah? Banyak orang buat ibadat kerana Ramadan. Lepas tu dia pulun sungguh. Mayang sunat, baca Quran. Habis Ramadan, tak ada dah. Sebab niat dia tak betul. Dia buat kerana Ramadan. Sebab tu perbetulkan niat. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama hebat. Dia ni sangat zuhud. Dia kata, fa'akhafu, dia kata, lita'abbud ilallah. Takut aku mengabdi diri kepada Allah. Laisa fihi ikhlasun. Tak ada ikhlas. Tu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ni ada dua. Pertama Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah adalah guru kepada Imam Syafi'i. Satu lagi Sufyan Ats-Tsauri. Ulama yang sangat zuhud. Dia kata aku takut aku buat ibadat ni tak ada ikhlas. Sebab tu kita dalam nak sambut Ramadan ni cuba tengok niat kita macam mana. Ada orang dia sambut Ramadan kerana nak rebut pahala. Kan? Lepas habis Ramadan tak ada. Tak ada sembahyang sunat dah, tak ada baca Quran dah, tak ada main masjid dah. Kerana apa? Ramadan banyak pahala. Silap niat kita. Sebab tu kenapa betul niat kita ni. Macam tuan-tuan main malam ni. Tuan-tuan main nak dengar ceramah ke? Main ni kerana Allah. Tuan-tuan main pasal apa? Tak jauh main, tak ada apa, nak duduk rumah. Main pergi. Main ni tuan-tuan kerana Allah. Bila kerana Allah, tuan-tuan akan dapat sesuatu. Sebab, saya sebutkan, otak kita ni, macam mana kita nak aktifkan dia? Otak nak hidup dengan ilmu. Kalau tuan-tuan duduk di rumah, tuan-tuan tak ada pun ilmu sumber masuk. Lama-lama dia mati tuan-tuan. Sebab tu, kan, ayah saya, dia duduk, dia akan fikir balik benda-benda yang lepas. Dia hidup 86 umur dia. Dia boleh ingat. Sebab apa? Dia akan fikir balik. Dia kata, dulu aku pernah mengaji yang ni, kitab ni. Dia ingat balik saja. Dia bagi nostalgia, main balik. Supaya apa? Neuron dalam otak kita ni akan aktif. Macam tuan-tuan lah, kalau kita ni otak, tak ada majlis ilmu, tak belajar, dia mati. Tak ada nur. Hati kita nak hidup macam mana? Dengan zikrullah. Jasad kita nak hidup macam mana? Dengan ada exercise, ada makan, ada tidur. Itu jasad. Nafsu kita nak hidup macam mana? Dengan puasa. Semua ni kena hidup. Macam tu juga. Dalam diri kita ni, perbetulkan niat kita. Kita sambut Ramadan pasal apa? Kerana Allah. Ada orang, dia main masjid, Ramadan dia main masjid. Sebab apa? Sebab kawan-kawan pakat main. Lepas tu pula yang tarawih dia sah pertama. Habis Ramadan tak nampak dah.
Sebab apa? Kerana Ramadan. Bukan kerana Allah. Perbetulkan niat kita. Sebab tu tuan-tuan, niat ni benda yang sangat penting. Kan? Setiap amalan ini mesti dimulai dengan niat kita. Tuan-tuan mai masjid ni pasal apa? Alhamdulillah aku mai ni, aku dapat sesuatu ilmu. Tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah. Kan? Kita hidup kita ni, tuan-tuan tengok. Dulu kita nak cari budak-budak mai masjid. Jarang ada zaman saya kan. Semalam saya duduk dengan ayah. Duduk orang. Saya kata, ayah, kita ni bukan keluarga senang, susah. Dia kata, betul, hang keluarga susah sebab aku susah. Dia kata, aku lagi susah sebab pak aku susah. Ayah saya susah semua, lagi susah. Kalau ayam tu bertelur, berebut nak makan telur tu. Sampai kami dia melawak, dia kata, telur sebiji berebut. Lain kali aku pegang telur aku. Dia kata. Saya dengan ayah saya boleh melawak. Boleh tidur atas reba. Ni ingat nostalgia tak susah. Hang susah, aku lagi susah. Saya macam Ustaz Asrin susah. Dia duduk entuk dia, tuan-tuan. Dia duduk entuk. Sebab apa? Mak dia, ayah dia tak mau belah dia. Sebab dia pelik sikit kan, nampak macam Pakistan kan. Dia kata ni anak apa pungut apa. Dia tak ada belawak aja. Lama tak jumpa ni lama. Dia duduk entuk dia lagi susah. Allah, saya duduk dengan ayah. Ayah dulu memanglah kerja ustaz. Adalah kerja ustaz mengajak pondok. Gaji 100 ya. Anak nak 7 orang. Gaji 100. Susah. Tapi mak saya ni tak boleh baca, tak boleh menulis. Dia tekan apa? Hampa jangan lupa, dia kata, hampa pergi mengaji bagi pandai. Dia kata, aku tak boleh bagi apa yang lain. Tu niat dia tu. Nak didik anak, hampa pergi mengaji. Dia kata, yang ni boleh ubah hampa. Mak saya tak cakap macam tu lah. Dia kata, hampa dek ni, dia kata, mengaji bagi pandai. Dia kata, dia cakap siap. Bagi pandai, esok dia pandai, bagus. Mak saya cakap macam tu. Rupanya betul bila pergi mengaji, elok dah semua masuk universiti, balik semua kerja. Balik kerja, umur dia masa tu umur 50, dia kenyang kecil manis. Masa tu baru kita nak raih dia kan, beli udang apa, tak boleh makan dah. Beli udang besar, mak makan mak ni, kami beli. Dia tak boleh makan dah. Kita nak raih dia, tapi dia kata tak apa, walaupun aku tak boleh makan, aku bagi hampa ilmu. Kan? Dalam 10 tahun lepas tu, dia pun dah meninggal dah. Menunjukkan apa? Kita tak dapat meraihkan kebahagiaan mak kita dengan ilmu yang kita dapat. Allah angkat darjat. Sebab tu, tuan-tuan, perbetulkan niat kita. Kita sambut Ramadan kerana apa? Kerana Allah. Kita akan dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Dalam Ramadan ni kan, tuan-tuan jangan lupa. Sebab tu bila Ramadan, dia ada satu doa yang sangat penting. Sebab tu kata ulama, dalam Ramadan ini, kita ada kena banyakkan doa. Apa doa tu? Kan, kalau kita akan baca lepas sembahyang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban kan? Wa balighna Ramadan. Minta berkat dalam Rajab dan Sya'ban. Ini dah Sya'ban dah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta berkat dalam Sya'ban dan bertemu Ramadan. Kerana apa? Ada orang Ramadan lepas, Ramadan terakhir tu. Betul tak? Ada orang Ramadan lepas, Ramadan terakhir, main sembahyang tarawih dengan kita. Rupanya ni Ramadan ni dia tak ada dah. Tak ada dah. Ramai lah kawan saya tuan, ni 2 hari lepas meninggal lagi seorang. Semalam tok ngah saya umur 118 baru meninggal. Ramadan lepas duk sembang dengan dia. Tok ngah umur panjang tu. Tok panjang, tok ngah amalan apa? Aku tak ada amalan apa. Aku minum air masak lah. Dia minum air masak, air tak minum tu. Saya kata tok ngah tidak merasai nikmat dunia. Tak minum. Tak minum, dia minum air masak. 118 semalam meninggal dah. Rupanya Ramadan lepas duk borak, duk sembang dengan dia. Ramadan terakhir. Ramadan ni tak sempat bertemu dah. Kawan saya, tuan-tuan, 2 minggu lepas meninggal aksiden patah teng. 3 hari lepas orang kampung, umur sama, 56. Menikah pun dai. Orang panggil culi. Masuk, mungkin kena COVID, meninggal. Mati ya tuan-tuan. Ramai dah mati. Ni tadi buat perjumpaan nak sambut Abang Raya. Depa pakat mai tengok luar. Saya tengok kawan-kawan saya semua tua-tua semua. Tu awak tua-tua semua. Ada seorang tu mau usuk, ada pandangan apa? Pandangan apa pun tak ada. Gigi pun tak ada. Aku tahu luar hampa teruk. Depa kerja bendang kan. Mai seorang tu buat roti canai man. Pukul 20. Ubai penuh. Tu kata man hang buat apa roti canai kata. Kata lah, awak dulu bukan hang handsome. Handsome batua dia kata. Kita sama, 56 tu apa? Semua ada penyakit. Kecil manis, darah tinggi, lemah tu semua ada. Dia tanya, lah hang ada? Saya tak ada. Alhamdulillah, tak apa-apa. Tak pernah cek.
Ustaz, kalau cek tahu sakit Ustaz. Tama ni tak cek kan. Kalau cek tahu sakit, dia buat tak tahu dah, tengok mati lah. Lepas tu Ustaz Selimai semayang jenazah saya kan. Sebab tu tuan-tuan, banyakkan doa. Malam ni tuan-tuan kita doa ni. Boleh tak? Tuan-tuan ikut saya, boleh tak? Wah, Abang Din kita dah sahabat baik saya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Tu doa makan oi. Hampa ni teruk betul dah. Dia kira nak makan ni Ustaz. Malam ni ada makan tak? Tak ada. Tak ada harapan. Ni betul, ni betul. Makcik tu punya semangat doa. Tu doa makan. Bukan yang ni. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta kita bertemu Ramadan. Banyakkan doa. Sebab apa? Takut tak sempat bertemu Ramadan. Yang kedua apa? Jangan lupa kan, kita nak sambut Ramadan ni, kena mula daripada sekarang baca Quran. Baca Quran. Sebab apa? Ada orang tuan-tuan, dia tengok WhatsApp. Nampak? Member sebelah. Daripada tadi dia tengok WhatsApp. Tengok kan? Tengok WhatsApp sampai berjam-jam ada tu. Tapi Quran nak baca satu buka pun tak boleh. Kalau tuan-tuan tak mula, dia takkan mula dalam Ramadan. Burung. Quran ni hebat tuan-tuan. Dia mukjizat yang tinggal dekat Nabi. Yang tak ada dah dengan Nabi yang lain. Nabi Musa, Allah bagi tungkat dekat dia. Nabi Musa mati habis. Ya, Nabi Muhammad, Allah bagi, walaupun dia mati, sampai kat kita. Mukjizat Al-Quran. Tiba-tiba kita ni tak baca. Ada di kalangan kita tak boleh baca Quran pun dah. Ui, sedih tuan-tuan. Quran ni bacalah. Sebab tu ada di kalangan, saya ceramah motivasi semalam di Kuala Muda. Saya tanya, pelajar-pelajar, siapa nak jadi ustaz? 5 orang yang kat tangan. Dalam 5 orang tu, siapa nak hafal Quran? Seorang. Saya tanya dia, Mai, kenapa hang nak hafal Quran? Kan? Sebab dia kata apa? Quran ni, ilmu segala-gala ilmu. Betul ya tuan-tuan? Bila hafal Quran, lah, settle hal lain. Anak saya hafal Quran, SPM pun tak ambil. Habis 30 juzuk. Lepas tu saya bagi tuition sepenuh masa setahun. Ambil SPM. Skor duk universiti. 6 orang duk universiti. Tak susah hati. Sebab apa? Bila balik rumah, lepas maghrib kan. Rumah saya tu ada 10 pintu. Semua bakal dengar baca Quran. Tenang hati. Ni Ramadan ni kita mula daripada sekarang. Bacalah tuan-tuan. Kalau boleh, perelokkan. Di antara ibadat apa? Kan, kalau tuan-tuan tengok ceramah Ustaz Samcuri Ahmad. Dia kata, dalam Ramadan ni, kita bangun subuh, sebelum solat subuh tu, jangan lupa 2 rakaat solat sunat subuh. Bagi ada tu. Lepas tu solat subuh. Lepas tu jangan lupa solat duha. Lepas tu kita ambil solat sebelum zuhur. Sama ada 2 ataupun 4. Ataupun lepas zuhur, 2 atau 4. Lepas tu solat sebelum asar, 2. Lepas tu solat asar. Lepas tu ambil maghrib, ba'dah maghrib. Lepas tu solat Isya, ba'dah Isya. Dan jangan lupa, kita ada solat tarawih. Jangan tinggal. Kan? Bagi cukup tu. Solat tarawih kita tu. Ada orang nak buat 8. Jangan duk kata pula, apa ni 20 bid'ah. Kepala otak hang. Hang tak mau buat sudah. Jangan duk kata korang kan. Hang nak buat 8. Hang nak buat 20. Terletak pada niat kita. Kalau 8 kita mampu dengan keikhlasan, buat elok-elok, buat 8. Kalau mampu dengan 20, buat 20. Masjid Taman Abdullah Fahim kan. Taman Abdullah Fahim tu. Mereka buat 20. Siapa nak buat 8, semayang belakang. Sebab nak keluar dulu. Hak 20 main depan. Hak 20 semua depan. Alhamdulillah semua. Walaupun. Semua hak bangun tu prak dia bunyi. Dia bunyi macam-macam. Hak tu hak 20. Sebab nak mati dah ambil tak. Tak percaya, tengoklah Ramadan ni. Hak 8 tu semua muda belah habis. Tapi tak apalah, semayang juga. Dia tak semayang kan. Tapi Alhamdulillah, habis semayang, dia buat tadarus Quran. Buat tadarus. Tadarus jangan buat banyak-banyak sangat. Ni sampai 20. Ada sampai 40. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berdarah. Main yang kedua, nak patah balik, lena. Satu lagi tadarus ni, jangan tegur sangat. Malam pertama. Buat 5 sudah. Dia tu tak pernah main duduk kita. Balik tu ke? Pakai tak main dah. Tak payah tegur lagi. Biar malam pertama memang gagap. Quran ni lagi lama baca dia lancar. Tapi kan dia, tuan-tuan tengok dah cerita bagaimana Ustaz Farid Rabi. Dia Hindu. Masuk Islam. Tiba-tiba baca Quran memang teruk. Tu imam tu marah.
Sampai dia duduk depan masjid ni. Silap dia kata aku ni. Main mengaji kepada orang yang tak betul. Kita ni ra'i. Orang nama anak muda ni kan. Bagi ada satu khalifah, dia perbetul. Tapi jangan perbetul awal lagi. Bagi jalan lalu. Malam ketiga, keempat, malam kelima, hampa tengoklah. Dia akan jadi elok Quran kita ni. Sebab tu perbanyakkan. Mula daripada sekarang. Bacalah. Bagi saya 56. Hasil 55. Ustaz ni 86 ke memang? 53. 53. Ustaz 53. Muda hari ni. Tapi nampak dia paling tua ni. Kalau mati dia dulu. Bukan. Jemput dia tu nak bagi jadi bahan, tuan-tuan. Kan, sebab dia tak cakap, dia tak kenal, dia tak tibai kita. Kita tibai dia. Kawan-kawan semua. Tak mana aku nak cerita. Tak mana Ustaz lupa. Apa ni? Lupa dah. Baca Quran. Saya 56. Bagi saya wajib sebelum tidur mesti selesai tabah. Buat macam mana? Di surau kami, photostat kan, photostat muka depan, muka belakang. Dia 2 line aja. Tabah kan. Letak. Buat tiap-tiap malam. Lepas Aisyah pakai baca. Rupa-rupanya 2 minggu memang dia baca. Bila mai 2 bulan, semua tak payah tengok dah. Semua pakai hafal balik. Tengok itu kelebihan dah. Bagi kami 56, tuan-tuan. Kalau siapa yang dapat 56, 60 tu, jangan tinggal lah sebelum tidur. Bacalah surah Tabar tu. Surah Mul. Kan? Sebab apa? Itu persiapan kita. Yang terakhir, jangan lupa banyakkan sedekah. Mulai daripada sekarang lah. Sedekah ni paling susah nak buat kalau orang tak pernah buat. Paling susah. Tapi orang yang pernah buat, dia seperti benar ayak yang mengalir. Boleh bagi, boleh keluar, boleh senang. Saya yakin tuan-tuan, masjid ni, Taman Selasih ni, kan? Taman Selasih kan? Nama apa? Muttaqin. Al-Muttaqin ni, lepas raya ni boleh perban lah. Boleh perban lah. Ataupun perban halah tu. Dia kena naik tapak dulu, Ustaz. Tak boleh. Dia kalau tunggu bagi cukup 6 juta, susah. Perban dulu. Naik tapak, lepas tu naik tiang. Lepas tu kutip. Saya buat macam tu. Saya buat macam mana surau saya? Buat tapak dulu. Bila tapak naik tiang. Ada duit naik. Akhirnya sampai kat Kubah. Kubah baru kutip Kubah pula. Orang hantam Kubah. Rupanya hantam. Lagi cepat siap. Tu. Cara nak kutip derma untuk menyiapkan suatu pembangunan. Kalau tunggu 6 juta, tengok, tak ada. Ada 6 juta tu keluar kolem dah. Tak payah. Naik dulu. InsyaAllah. Dan insyaAllah, itu mukadimah bagi saya. Dan saya serah pada Ustaz Silah untuk sambung apa yang dia nak cakap. Lantak pergi kat dia lah. Sebab kita moderator tak ada. Yang ni tunggu aja tuan-tuan. Jadi insyaAllah, Ustaz Silah. Tekan sikit mukadimah kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Makasih al-fadil Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun, Sulh Fadilah Tuan Imam Masjid Al-Muttaqin Taman Selasih, khususnya barisan kepimpinan masjid, yakni ahli-ahli Jawatankuasa Takbir Masjid, barisan pegawai, yakni tuan-tuan imam bila siap, barisan kepimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pejam celek kita dah masuk bulan yang ke-9. InsyaAllah nak masuk bulan ke-9, iaitu Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'edah, Zulhijjah. Saya dah anggap ginilah, dah masuk bulan 9 sebab lagi 5 hari. Yang sepatutnya sudah ada satu preparation atau bekalan yang mantap lagi jitu untuk sambut Ramadan. Sebab dalam ayat berpesan bagi kita, kalau kita menunggu besok untuk memulakan hidup baru, kita kena pastikan wajib ada bekalan hari ini. Kalau nak periksa, hari ini kena baca buku. Betul tak? Besok tahu nak periksa, hari ini kena baca buku. Sebelum sampai masuk Dewan Periksa, kena baca buku. Itu kita panggil fitrah.
Kalau kita tahu besok itu rasa boleh kita kecap, maka apa bekalan kita pada hari ini? Ini saya bercakap bukan pada anak-anak, tapi satu kalam biar dia orang faham. Dalam suratul Hasyr ayat 18, juzuk 28, tak silap saya. Selalu imam-imam kita baca. Satu muka tu imam akan baca. Bawah tu ada nama-nama al-asma'ul husna. Kan? Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaimin tu kan? Atas tu selepas fakana aqibatahuma annahuma tu, bawah tu ada ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan pastikan apakah bekalan kalian yang kalian sediakan pada hari ini untuk dijadikan bekalan lighadin, hari besok. Kalau besok nak periksa, hari ini kena baca buku sampailah ke subuh. Kalau rasa diri lemah bodoh piang, kenalah baca buku sampai ke siang, malam ke siang. Kalau rasa kurang cerdik, juga kena baca buku banyak-banyak, tanya orang pandai. Kalau kamu rasa kamu bodoh bangang, jangan kawan dengan orang yang kaki sembang bodoh. Kalau hang rasa cerdik, hang tolong kongsikan dengan yang tak cerdik. Kenapa? Bekalan pahala. Allah pesan tu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa pada Allah, apa dia? Tolong checklist apa bekalan kalian untuk besok hari. Sebab kita jahat, kita lambat taubat, kita lambat ibadat sebab kita rasa kita masih hidup pada besok hari. Bekalan kena cari hari ini, bukan besok hari. Cari hari ini. Lagi tak mati cari bekalan. Sebab besok, bukan kata James Bond, tomorrow never die. But we will die. But the big obstacle, we don't know how and when, we feel want to die. Nampak? Kita tak tahu mati bila. Betul tak? Ada tak kawan adik-adik yang mati muda? Ada tak? Pernah dengar tak cerita saudara Muhammad Attar, adik dia 2 orang mati minggu lepas dekat Kelantan, naik kata bapa mak dia mati 4 orang sekaligus. Mak ayah dia muda lagi, baru 35 tahun. Adik dia baru 6 tahun. Adik dia nama 4 tahun. Muhammad Attar baru 9 tahun. Nampak tak? Nak cerita budak kecil meninggal tak? Meninggal. Tapi tak apalah, dia tak ada dosa. Isunya kita, hak tua-tua ni. Masuk ni 2 orang ni. Nampak tak? Masuk saya sekali. Apa bekalan kita hari ini untuk besok? Wattaqullah. Dalam ayat ini ada 2 takwa. Innallaha khabirun bima ta'malun. Jangan tipu Tuhan. Jangan bohong Tuhan. Oh my God, I have no time to prepare something for my tomorrow. I'm very sorry. No. Jangan bohong. Kata aku tak ada masa, tak sempat ni, sibuk ni, duk jaga ni. Tak bohong. Maka ulama mendefinisikan, tengok Allah, ulama sebut antara Ibn Katsir, kata taqwal ula. Ayat ada 2 takwa. Taqwal ula, cari bekalan. Kan? Wattaqullah, ittaqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Apa bekalan yang paling baik untuk besok? Maka ulama kata at-taqwal ula at-taubatu fima madha min adh-dhunubi. Bertaubatlah setiap masa, setiap hari
daripada dosa-dosa yang telah dilalui. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takut yang kedua, takwa yang kedua pada kata ulama tafsir Ibn Katsir, itqa'ul ma'asi fil mustaqbal. Lepas kamu bertaubat hari, besok jangan berani buat maksiat dan dosa lagi. Maka nak beritahu, hanya orang-orang yang beriman saja berani buat macam tu. Orang Islam belum tentu. Ramai orang Islam tanya dia mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan semayang, berpuasa Ramadan, bayar zakat, tunaikan haji. Hanya orang ramai puasa rajin. Apa tu? Puasa rajin, dalam masa yang sama dia haram tak semayang? Ada tak? Dik, ada tak? Ada tak? Dia puasa tapi dalam masa yang sama dia tak semayang. Ada tak? Dia berpuasa, makcik tu berpuasa tapi meniaga kuih, buka puasa mentang-mentang dekat Taman Sari, Taman Kenari, Taman Binatang apa lagi. Dia tak tutup aurat. Tanya makcik, makcik puasa tak? Puasa, kurang ajar. Tapi dia makcik, kenapa makcik tak tutup aurat? Takkanlah makcik tak tahu, tutup aurat itu wajib oleh Tuhanmu. Sedangkan makcik berpuasa tapi aurat terbuka. Saya orang KL. Meluat. Aku ajar. Tanya, dia jawab apa? Dia tak boleh jawab, dik. Saya cabar kelebar ni. Ni macam hampa ni. Biar dia terasa. Makcik puasa tak? Puasa lah. Tanya orang puasa. Puasa. Tapi makcik, kenapa tak tutup aurat? Hamba dia marah hampa, tak apa. Kalau kami tegur, dia lain pula. Hampa dia tak dendam. Dia tak boleh marah. Dia fikir. Makcik, Tuhan kita satu je tau. Tuhan kita puasa, Allah. Tuhan kita salat, Allah. Tapi makcik bagi pada dua. Tuhan pakaian, apa dia? Elah. Tuhan puasa, Allah. Nampak tak? Tuhan pakaian, elah. Tuhan puasa, Allah. Dia tak akan terkata apa-apa. Nampak tak? Ni, sebab dah ada orang buat ni, Ustaz dan Imam. Budak-budak darjah 6 ke bawah. Terkedu pakcik-pakcik dekat pasal Ramadan tu. Anak siapa? Haram tu. Anak siapa? Haram tu. Kak, belum malaikat tanya kau buat budak kecil tanya kau dah rasa macam mana? Rasa malu. Sebab itu kenapa kita jahat? Kenapa kita tahu rasa tu haram? Tetap kita ambil juga. Pasal apa? Tak ada iman. Sebab tu dalam ayat Mukhatab kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Input. Kutiba alaikumus siyam. Proses. La'allakum tattaqun. Saya ringkas ayat ni. Ayat tu ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Input. Kutiba alaikumus siyam. Proses. La'allakum tattaqun. Output. Sebenarnya bukan puasa tadi tu. Tapi sebenarnya Allah buat kerana nak jadikan kita apa dia? Output daripada orang yang takut pada Allah. Allah sebut mula-mula apa input dia? Bukan ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Tak. Ya ayyuhal insan. Tak. Ya ayyuhalladzina amanu. Level beriman belum tentu lagi jadi orang bertakwa pada Allah. But dia punya proses dia very high value. Apa dia? Puasa.
Pasal tengok. Anak yang kecil baru tadi ke 4, 5, 6 tahun. Budak-budak kecil je 1, je 2, je 3, 4. Berpuasa. Tak berani nak berbuka. Walaupun tidak dilihat oleh sesiapa. Tetap tak berani berbuka. Pasal apa? Proses tu menyebabkan dia tahu Allah tengok dia. Kalau bohong tak betul. Anak menakan bini saya. Bukan bini menakan anak saya. Ada ke bini menakan? I don't know. Anak menakan bini, baru silap. Bini menakan anak saya. Oh, bini menakan, dia cari, Ustaz, apa mana bini menakan? Anak menakan bini saya, kecil aku. Kalau balik sekolah tu, dia satu, dia beg dia besar. Nampak macam beg dia berjalan. Orang tak ada. Dia masuk dalam beg dia kot. Lepas buka puasa, beg hilang. Badan jangan ke bawah. Seronok makan. Tapi nak cerita dia proses apa dia? Nak jadi orang baik. Puasa ni adik-adik, anak-anak sekalian, tuan sekalian. Nak bikin kita jadi baik takut kepada Allah. Orang isap rokok, contoh very simple. Orang isap rokok ni, yang ada kat masjid ni. Dia kalau lepas makan tu, dia tak makan, tak apa masalah. Isap rokok. Ni cerita bulan besok. Di mulut dia tu, macam ikan duk ambil nafas kat akuarium. Nampak tak? Macam sibuk babi. Nampak? Dia turun balik. Bulan Ramadan, tak berani walau sepam. Dia tak berani hisap. Walau belakang orang, walau sepam. Koko dia kata, nak buang steam sikit, sepam. Boleh Dia tak, pasal apa? Proses. Kalau dia ada iman, dia tak berani untuk isap rokok. Kenapa? Sebab puasa ini menyebabkan orang takut dengan Allah. Artis-artis kami tidak buat apa-apa persembahan disebabkan menghormati bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi you buat apa? Kami bersama kami berniaga di Bukit Antarabangsa. Saya dengan Ijo, dengan Eti, dengan apa nama ni. So, peminat kami, datanglah ya beli jual dah berbuka puasa. Datang ya. Nampak tak? Dia tak buat show. Sebab apa? Puasa. Sebab itu tuan-tuan, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, salafus salih, orang dulu-dulu 6 bulan berdoa, balighna Ramadan. 6 bulan berdoa sejak bulan Rabiul Awal. Balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, balighna Ramadan. Kita di Semenanjung bulan Rajab baru doa tu. Sabu Saleh, Rabiul Awal, kata Ibn Rajab Al-Hambali bermazhab Imam Hambali. Lepas tu masuk Syawal, mereka teruskan berdoa. Tahu? Ya tak boleh, tak boleh. Dia, dia sorang dia lah. Dan mereka teruskan momentum berdoa. Lagi 6 bulan dari bulan Syawal hingga bulan Safar. 6 bulan berdoa, ya Allah, taqabbal minna Ramadanana. Terimalah daripada kami persembahan kami di bulan Ramadan. Maknanya, betul kata satu riwayat menyebutkan, yatamannawna ayyakuna Ramadan syahran, sanatan, sepanjang masa Ramadan. Ya Allahu Akbar. Lepas tu kita sebut apa nama tu, dia pepakat, dek, anak-anak dia cita-cita untuk jadikan, kalau boleh ya Allah, biarlah Ramadan ni bukan sebulan,
tapi biarlah sepanjang tahun. Sebab jadi orang sok rokok tak menisak. Orang menyanyi pun tak mampu sangat. Nampak? Ni contoh. Benda tu pasti berlaku. Kalau tak percaya, saya tak tahu, saya tak pernah kuliah Zuhur di utara ni. Tapi kalau di Kuala Lumpur, Klang Valley, saya bulan biasa Ustaz Imam saya tak ambil sebab mereka lebih makan dulu baru datang kuliah. Tapi bulan Ramadan tak makan punya penyebab surau jabatan, surau pejabat korporat penuh melimpah. Sampai kena pasang pula sambungan speaker sebab tingkat atas dah penuh, bawah pula nak dengar sekali. Sebab tu kita kata bagus juga biar Ramadan tu panjang terus sampai habis. Yes. Sebab kita berpengalaman tengok kuliah kita Zuhur tak hebat kuliah Maghrib tak. Zuhur lohong saja penuh orang. Maksudnya semua nak bikin jadi baik. Sebab tu lagu nasyid Ustaz? Hijaz kan? Dia kata apa? Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima, malam Lailatul Qadar yang istimewa. Cukup dengan lagu terserangkap. Dia kata apa lagi? Isilah bulan ini banyakkan amalan, beribadah malam, siang berpuasa, banyakkanlah sedekah, jangan dikira moga ia menjadi penebus dosa. Contoh dia. Moga dengan perbuatan kita tadi itu dapat tebuskan dosa. Sebab itu, dalam hadis-hadis yang sahih, sebut kat kita, ada satu surah. Ini saya nak tutup. Surah itu akan bermula pada awwalu lailatin min Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Para penggemar kebaikan, terimalah Ramadan. Teruskan momentum kebaikan. Kalau dulu sebelum Ramadan kau derma hanya sehari RM1, Ramadan naikkan jadi RM10. Kalau sebelum Ramadan kau baca Quran sehari semuka, teruskan momentum. Ramadan dah tiba, kebaikan diperbanyakkan. Baca 4 muka surat. Para penggemar kebaikan. Tapi yang tragisnya, ada ayat ataupun hadis sebut, ya baghi asyar, para penggemar kejahatan, aqsid, berhentilah, sudah-sudahlah. Wahai para pecinta penggemar kejahatan, berhentilah, udah-udahlah. Pernah tak dengar hadis Nabi? Nabi naik member masjid, 3 tapak, level 1, step 1, step 2, and step 3, tanggal 1, 2, 3. Nabi kata apa? Amin. Dengar saya? Amin. Tengah kedua, amin. 3, amin. Sukses salat. Sahabatnya, ya Rasulullah, lima tasna. Apa kamu dah buat? Amin, tapi doanya dah enggak didengarin. Allah, kami agak kaget. Aminnya didengarin, tapi doanya orang eneng. Doanya tak ada. Nabi Daud, qala li Jibrilun, berkata kepadaku oleh Jibril, wahai Rasulullah, celakalah umat kamu. Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan fansalaqa qabla an yughfara lahu. Celakalah seorang hamba, datang Ramadan
dan berlalu, tapi tak sempat diampunkan dosa oleh Allah. Pelik tak? Pelik tak? Pasal apa? Ini saya kata tadi. Sebab Ramadan yang layak sambut hanya orang-orang yang beriman saja. Kalau orang Islam masih tak berhenti lagi tinggalkan solat, dia masuk Ramadan, dia tetap tak bertobat sebelum 29 Sya'ban, dia belum bertobat lagi, dia masuk Ramadan, susah juga nakkan mendirikan solat. Ustaz Imam, orang buat kajian. Sebab ada satu benda macam satu simptom. Kalau kau tak mulakan lagi Ramadan, Sya'ban dengan bertobat solat, Ramadan dia tetap tak solat juga. Solat, puasa dia sah tak? Puasa sah tak? Sah, tapi kosong. Puasa, tapi mulut dia tetap tak bertaubat. Mulut dia tetap tak tahan diri daripada kata orang, maki orang, umpat orang. Dia puasalah. Allah kata, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ إِلَّا الْجُوعَ وَالْعَطَشِ. Tak ada apa-apa hajat langsung oleh Allah pada orang puasa macam ni. Mereka dia dapat lapang dan dahaga je. Na'udzubillah min. Tengok. Tolong muhasabah diri Ramadan kita tahun lepas macam mana agak-agak. Quran salah kata tadi, tak baca-baca. Mudah aja orang awam. Orang awam kami ni bukan orang awam lah kot, kau ustaz lah. Orang bagi rujukan orang awam. Orang awam senang Ramadan, adik-adik tak percaya, baca Quran sehari 4 muka, satu waktu solat 4 muka surat. Quran juzuk ada berapa muka surat? Berapa? 20. Satu juzuk ada berapa? 20 muka surat. Bahagi dengan 4 sama dengan 5 waktu. Betul tak? Maka kalau adik-adik anak-anak tak percaya, satu cabaran sebenarnya insya-Allah, siapa yang boleh khatam 30 juz baca individu, bukan tadarus faham orang. Itu saya tak terima. Individu. Sebab tadarus saya baca zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Seolah baca pula, saya dengar aja. Dengar kan. Lepas tu imam baca pula. Dalam sejuzuk tu saya baca 4 kali je. Tapi tadarus tu baik. Tapi yang paling better in our life to read Al-Quran, wajibkan dalam bahasa koma, wajibkan satu waktu 4 muka surat. 4 muka surat ni banyak mana agak? 2 helai je. 2 helai je. Anak-anak ni sahut cabaran Ustaz. Nanti bagi tahu tak, Pak Imam, kami dah habis dah, kami ni untuk paling kurang. Tapi kalau dia rajin baca 5 muka, lagi cepat habis. Malah baca 5 muka, malah 25 habis dah. Individu. Tak tahu ada siapa orang koprak boleh taja, khusus anak-anak bawah 15 tahun, 17 tahun, siapa yang khatam 30 juzuk peribadi, ada hadiah mungkin RM1, RM2, mungkin ada lah kot saya. Mana tahu ada kan orang kakak ni, apa salahnya bagi seorang anak-anak ni. Kat Melaka tu, penama tu, yang macam memamak sikit tu, kan? Ada Datuk tu, dia buat apa? Hadiah motosikal. Motosikal. Waisuku, siapa datang masjid 40 hari tu tunggu subuh. Hadiah kedua dapat iPad. Lepas tu saya kata, bagi tahu dekat ayah mertua you tu, buatlah sekali pergi umrah. Dalam setahun dia mari tu, subuh tu ada sekian, umrah dia pergi. Dia kata, bagus saya dia Ustaz. Saya bukan sebab 40 hari. Tak kira lah 4 bulan ke 5 bulan ke dia buat. Dia kata, tengah usaha. Ada, bagaimana? Rugbah, nak seronok. So, Quran kenapa? Tiba-tiba, Ramadan kita tak baca Quran. Agak-agak. 3 keagungan Ramadan yang Allah berikan kepada hamba dia dan umat lain tak dapat. Mereka umat Muhammad SAW. Pertama, Ramadan puasa. Yang kedua, Quran. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Terawih berani tinggal. Satu kemalangan jiwa yang amat sangat. Ada orang Taman Serasih, minta orang cakap lah, berani tinggalkan tarawih dengan sengaja. Dalam syarah Imam Muslim sebut, man qama ramadana imanan, dia kata, qiyam Ramadan sini bukan salat tahajud, tapi
Salatut tarawih. Imam Nawawi menterjemahkan, mentafsirkan qiyam Ramadan ialah solat tarawih. Bulan lain tak masuk. Solat Isyak tak dimasukkan sebagai qiyamul lail. Tapi bulan Ramadan tarawih 23 rakaat tu dengan witir atau 21 rakaat atau 8 rakaat bagi imam yang tak mampu. Itulah qiyamul lail. Tiba-tiba tuan-tuan kita berani tinggalkan dengan sengaja. Saya ni sekertiga ustaz, jadi malam. Saya tak sempat nak solat. Bohong. Saya ni bulan puasa, saya ni polis tuan. Iya, apa masalah awak? Macam Naruto Shippuden bergaduh dengan tu. Sebenarnya beginilah tuan. Ya, cakaplah. Dah. You polis buat Roblox ke? Ustaz lah, kami 3 polis. Ni Ustaz. Ni Ustaz lah. Tolong jaga Roblox sekejap. Aku nak semayang sikit. Usalli sunnatat tarawih. Allahu Akbar. 2 rakaat berhenti. Jaga pula. Lepas tu Ustaz, nak sambung sikit lagi. Usalli sunnatat tarawih. Mereka kerja malam, syik malam buat Roblox kadang sampai 4-5 jam. Bulan Ramadan banyak buat Roblox. Buat. You askar, you bengkel, you kena orang kaya nak hantar kata banyak rosak ni. Tak ada reasonable you nak tinggal tarawih. Why? Itu anugerah terindah daripada Allah. Tiba-tiba kita berani tinggal. So fikir-fikirlah mana betul. Kita sambung lagi lah. Kau ada benda lain insya-Allah dengan masa yang ada ni. So faham ke tidak? Faham ke tidak? Ingat bulan Ramadan, bulan yang boleh tahu kan? Tu dalam nasyid tu pun insya-Allah beri gambaran masya-Allah. Kan panjang nasyid tu rangkap dia. Saya tak boleh nak panjang-panjang. Saya bukan penyanyi dia. Cuma seronok dengan nada dia. Hijaz ni buat memang munsuk kalbu. Lepas tu bila saya daripada Kuala Selangor, daripada KL, mari sini, mari Kedah dan sebagainya, buka ada 6 hit nasyid Ramadan. Rabbani, Hijaz, Intim nasyid dia tu. Seronok. Apa kita nak buat? Nak datang ke rasa kehangatan bahang Ramadan dari dekat. Jadi insya-Allah kita akan sambung selepas ni. Mungkin balik pada Ustaz pula, dia ada poin-poin yang lain. Silakan Ustaz lah. Halo. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz Asrin di atas huraian berkenaan dengan apa kita nak buat dalam Ramadan ni. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya nak beritahu ada satu pengumuman, Proton Saga PKB 4997. Lupa tutup lampu. PKB 4997. Dia tak tutup lampu. Tolong tutup lampu sekejap. Dia semangat nak main dengar forum, lupa tutup. Tutup kunci. Cabut terus main. Tutup lampu. Tak lagi bateri kong. Okey, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, alhamdulillah saya nak lancarkan kutipan derma. Tuan-tuan, kita nak bagi laluan sikit pada kumpulan qasidah. Mana? Ada kumpulan qasidah. Jadi insya-Allah saya lancarkan kutipan derma. Kalau boleh tuan-tuan, mari kita sama-sama pakat tuan, masuk. Aduh, saya lock ni. Aduh dia. Tuan-tuan yang beg hijau tu, sila. Jalan. Ni mereka semua pakat nak bagi ni. Bonus dapat lagi bonus. Dapat dah? Bonus dapat dah. Lepas tu dia kata minyak pun turun dah. Beras pun murah dah. Mana? AST pun tak ada dah. Boleh insya-Allah. Kita nak buat masjid ni. Buat rumah Allah. Sebenarnya ni rumah kita. Daripada rumah Allah kan. Rumah kita ni. Rumah ni, tuan-tuan, kalau runtuh esok, orang tak pernah orang buat homestay. Orang tetap buat masjid. Betul tak? Rumah kita tu, tuan-tuan beli, esok kita mati, bini kita orang tak mau duduk. Sebab kita habaq dah. Aku mati hanya dengan menikah lain. Balik aku jadi hantu.
Kan? Lain kali dia tak duduk rumah kita. Lain kali rumah kita jadi apa? Homestay. Anak kita pun tak mau duduk. Lain kali bini kita mati, rumah yang kita beli tu, yang kita sayang tu, dia buat apa? Untuk dijual. Ada tak masjid ni untuk dijual? Tak ada. Dia kekal sampai kiamat. Tu hebatnya. Ni rumah kita ni. Tuan-tuan bos RM10, RM100. Yang ni kekal sampai sampai kiamat. Selagi mana tuan-tuan masjid ni digunakan untuk solat, kita dapat pahala. Kita kadang-kadang tak nampak. Macam baru ni ustaz, saya suka tengok Ustaz Syamsuri kan, dia cerita. Ini cerita bukan hadis, dia kata. Bagaimana orang kaya, tiba-tiba orang main minta sedekah. Dia tak mau bagi. Kan? Dia tak mau bagi. Dia ingat duit dia tu boleh masuk dalam kubur. Tak ada, bohong lah. Tak pernah tuan-tuan. Ada tak orang masuk dalam kubur? Stukin koyak pun tak masuk. Betul tak? Stukin koyak tuan-tuan pun orang tak pasang. Sehingga ada cerita. Dia pesan ke anak dia. Dia kata, nanti, aku mati nanti, hang tolong buka dalam almari tu, ada stukin ku, hang tolong pakai. Bila dia mati, dia pergi ambil stukin tu nak pakai kat pak dia. Tu imam marah, dia tak boleh, kata. Tak pernah orang mati pakai stukin. Nak bagi pengajaran kat anak dia tu. Mati esok, stukin koyak pun Tuhan, tak boleh pakai ketika jadi jenazah. Tinggal kain putih lah, 3 helai. Tu pun tak jahit tepi tu. Tak jahit tepi, koyak macam tu ya, dia tebuk lubang serelum. Orang perempuan 5 helai. 5 helai lah kain putih. Kain tu murah ya, RM4.3 lah. 1 meter. RM4.3 lah. Tak ada nilai lah hidup kita. Ni baju tuan-tuan cantik-cantik ni tuan-tuan. Esok anak kita buang macam tu lah. Tambah tu Ustaz Azli ni. Ubat siapa tak pakai lah. Dah lah gemuk pendek pula tu. Saya tarik balik hormat. Saya tarik balik. Dalam cerita kata tak ada nilai kita. Kan? Tapi yang tuan-tuan infak RM1, RM2, yang ni lah kekal. Sampai kiamat. Allah Akbar, berkekalan. Kuliah yang kita buat ni, tuan-tuan bayang, ni semua ni infak orang ni kan. Daripada dulu ni. Saya dulu saya baca khutbah ni. Masa tu, PA punya teruk. Saya ingat lagi baca khutbah. Alhamdulillah. Dia bunyi. Dia bunyi banyak hak tu daripada khutbah. Panas ni jangan tanya om. Panas nak mampus. Panas sungguh masa tu. Saya ingat masa tu Ustaz pun tak jadi imam lagi. Masa tu saya dalam umur 30-an baca khutbah. Dia panggil baca khutbah. Hangat nak mampus. Tu Haji kita ada lagi. Masa tu Haji duk pegang apa, ambil gambar. Mana Haji kita? Tadi salam bagi ayam. No. Tu. Tu Haji tu. Dia ada ambil gambar. Tu ada lagi. Tanya tu. Dulu panas nak mampus. Mampus aircon. Alhamdulillah ada kipas. Menunjukkan apa? Ini semua wakaf orang. Kapet pun dulu kapet gebu ni. Ini duduk ramai duduk pijak. Nipis lah. Sujud kedebum macam tu. Kedebum macam tu. Dulu jatuh slow. Tak. Sebab tu tuan-tuan tengok. Dia semua pekat lebam habis nampak. Kapet gasah. Lepas ni buat masjid bagi elok. Bagi kemas, kapet mau elok. Sebab apa? Yang ni lah tuan-tuan rumah kita. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Kita serah pada kumpulan. Sila. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahra siyam, nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على دوام syurga dibuka luas disuruh pula berhias bagi mukmin yang ikhlas puasanya pula khawas. Itulah kemuliaan daripada Ar-Rahman buat umat akhir zaman dikurniakan Ramadan. Marhaban ya Ramadan marhaban syahra
الصيام نسأل الله رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام syaitan diikat kuat neraka ditutup rapat jika masih maksiat nafsumu lah yang jahat yang mu'in beruntilah agar nafsuku rebah daripada amarah kepada mutmainnah marhaban ya Ramadan marhaban syahr siyam nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam marhaban ya Ramadan marhaban syahr siyam نسأل الله الرحمن رحمة على دوام Tuhan tidak berhajat puasa si pengumpat cuma letih dan penat pahala pun tak dapat lalu mendapat laknat daripada malaikat cepat-cepat bertaubat sebelum Ramadan tamat marhaban ya Ramadan marhaban syahr siyam نسأل الله الرحمن رحمة على دوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على دوام janji Allah Ta'ala 2 saat gembira bagi yang berpuasa pertama tika berbuka kedua tika di syurga bertemu penciptanya ya Karim jadikanku merasai janjimu marhaban ya Ramadan marhaban syahr siyam نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام Alhamdulillah tuan-tuan syahr Ramadan ada lagi? Habis dah? Macam khasidah disebutlah, dia sebut syahr Ramadan, syahrul siyam, bulan puasa. Ada disebut sebagai syahrul qiyam, bulan untuk kita bangun malam, kan, qiyamul lail. Ada disebut syahrul doa, bulan kita berbanyakkan doa. Saya dah huraiah yang pertama tadi. Ada disebut sebagai syahrul rahmah, bulan rahmat, keberkatan. Ada disebut syahrul barakah, bulan berkat. Sebab tu tuan-tuan, kita Ramadan berkat sungguh, makan sikit kenyang dah tu. Sebab tu sunnah Nabi, tuan-tuan, dia suruh kita makan buah kurma dulu, lepas tu kita solat maghrib. Lepas solat maghrib, lepas tu barulah makan berat. Kita macam tu tak? Masjid Taman Selasi. Garansi terus. Tu yang tarawih Allah Akbar. Duduk belakang imam baca sedap pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita duduk belakang Pak Imam. Aduh, Pak Imam kena maki lah. Sebab silap. Patutnya makan. Kalau ni lah, saya pernah di surau saya. Kami buat macam tu lah. Dulu lah, masa muda kan. Kira makan buah kurma dulu. Lepas tu saya nak tunjuk sunnah Nabi. Pergi azan lah. Balik tengok. Dia bertinggal ayat asam lah. Dia bertutup semua.
Bahasa orang utara kan. Kasar tu. Mereka tinggal yang asam nasi daging. Kita tu azan. Mereka balon. Tengok tak ada apa. Hari kedua aku tak azan dah. Tak jadi. Sunnah Nabi makan buah kurma. Lepas tu, mayang tu. Baru perut kita ni akan proses elok. Baru dia proses. Sebab dia akan berhenti tuan-tuan. Bila pukul 2 tu dia berhenti. Dia tak proses. Jadi bila makan dia akan mula lu. Baru kita mayang, lepas tu kita makan yang berat lah. Baru dia jangan. Dia proses dia laju lah. Bila laju, baru kita semayang tarawih sedap. Kan? Tapi bila baru berat, dia nak proses tak boleh. Dia jadi jam tu main ulak sawah. Tepi pintu penuh. Tepi pagar, tepi dinding. Sebab apa? Secara pemakanan silap. Saya ingatlah zaman saya berkat tak berkat. Orang tua saya cukup jaga bab semayang dengan puasa. Kami kalau bulan puasa kami balik sidang kanan. Saya orang sidang kanan Kedah. Zaman tu tahun 70-an, tahun 60-an kan. Mak akan hantar kami sebab masa tu tolong Tok Wan tarik bekas semai. Bekas semai tu bukan je pakai tabuk-tabuk. Lepas tu tarik lah, ikat, lepas tu pukul dengan kaki, dia letak. Jadi kami anak ni cucu dia tarik lah. Tarik. Satu hari tu duduk sidam kanan, lampu ke ada? Lampu tak ada. Bila lampu tak ada, bangun-bangun lewat. Tok bangun lewat. Tok bangun. Tok Wan Hang. Dia panggil Tok Wan Hang lah. Tok Wan Hang. Awak lewat. Tok Wan kata, lewat. Jangan tengok jam. Dia kata. Dia tak pergi tengok jam. Sebab kalau tengok jam, dah tahu dah pukul berapa. Jadi, sebab kalau tak makan sok, esok nak tarik bekas semai tak larat. Jadi Tok Wan kata, jangan tengok jam. Tok pun tak tengok. Buat tak nampak. Ya, pergi cedok nasi. Jamu kami makan lah. Tingkat jangan buka. Dia kata, tak buka. Budio yang balon. Tok Wan kata, makan bagi kenyang. Esok dah tarik bekas semai. Tidak pakai buka puasa habis. Makan lah. Makan. Dia kata kenyang ni. Tak lagi. Makan bagi kenyang. Mereka tak makan. Kami balon kenyang. Dia kata, buka tingkap. Buka. Dia matahari duduk atas. Tuan, awak matahari duduk atas. Tak apa. Tak senaja. Zaman tu hampa jangan ubat Taman Selesih pula. Lah ada speaker. Tapi itulah keberkatan tuan-tuan. Dia ajak masa kecil tu. Sebab tu disebut apa? Syahrul Barakah. Berkat sungguh dengan puasa ni. Alhamdulillah. Kira masa tu umur masa saat ni. Ajak puasa dah. Allah berkat. Dan Alhamdulillah tu tarbiyah kita. Dan satu lagi tuan-tuan disebut bulan apa? Bulan sedekah. Memang kita banyakkan sedekah. Orang dulu dia tak bagi duit. Orang dulu dia buat macam mana? Makcik-makcik kita, dia buat kuih. Lepas tu dia sedekah jiran sebelah. Sebab apa nak ambil pahala tu? Kan? Seperti mana orang yang berbuka. Jadi dia buat kuih, dia bagi orang sebelah. Jadi orang sebelah balas balik. Itu cara dia orang dulu. Saya ingat mak saya dulu. Dia buat kuih kan. Dia buat kuih bihun goreng apa. Bagi. Jangan duk tunggu balas pula. Ni duk tunggu. Bihun goreng. Apa dia nak balas? Balas. Haram kita bagi bihun goreng. Udang penuh. Dia balas cok udang. Haram udang tak ada. Cok udang, haram udang tak ada. Kalau cucuk udang tak ada. Cucuk badak ada tak? Cucuk kodok ada tak? Kodok dua tu. Tak payah hamba makan lah. Komplain banyak. Tu yang tak dapat pahala. Kan? Sebab apa? Barakah. Makan sikit. Kenyang. Tuan-tuan tak percaya. Try minum air 2 gelas. Kenyang tuan-tuan. Tapi cara pemakanan kita tak betul. Dan sunnah Nabi makan buah kurma. Lepas tu sembahyang. Lepas tu nak makan apa? Makan. Lepas tu tuan-tuan, kita akan sembahyang tarawih dalam keadaan yang cukup sedap. Cukup sedap. Jadi sebab tu lah ni imam. Dia panggil imam yang hafal Quran kan. Tapi kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah lah, mereka sembahyang 8 rakaat lah. Lah ni 8 rakaat. Baca pun bukan satu muka lah. Baca 4 ayat lah. Lepas tu rokok lah. Tahun lepas, tahun ni pun sama lah. Dia tak bagi panjang lah. Tapi lah ni kita, Alhamdulillah. Masjid-masjid semua imam hebat-hebat. Kan? Baca pun sedap. Saya ingatlah Masjid Padang Serai. Tu imam tu balik daripada mana tu, baca sedap. Saya bagi tazkirah. Habis tazkirah dia baca. Baca punya sedap. Tengah duk baca tu, rupanya telefon dia di bawah tanah ni. Mic tak ni. Aku teringat lagi. Tengah duk baca sedap tarik tu, telefon dia bunyi. Tahu tak bunyi apa? Cindailah man.
Lagu Siti Nurhaliza. Rupanya ingat tak masa tu pakai Nokia hak lipat tu. Nokia. Oh tadi dia nak buka tu tak boleh. Dia duk Allah, Allah, Allah. Dia bunyi tu satu masjid dengar. Makmum semua duk layan. Cinta lama. Nak terang nak habis. Semua tak khusyuk tuan-tuan. Bulan Ramadan dah. Silap panggil tu imam tuan-tuan. Tapi kita nak tuan-tuan orang yang baca sedap lah. Sebab apa? Bukan tiap-tiap bulan Ramadan saja. Sebab dia syahrul barakah. Barakah daripada Quran tu kita dengar dapat pahala. Dia baca. Alhamdulillah kita tak faham pun boleh ikut. Orang je dengar kan. Kita dengar dapat pahala. Ini imam Allah yang tu ya. Wadduha. Ataupun tengok sedap dah. Na'atoyna kau. Yang tu wajib. Tariklah bagi sedap sikit macam Ustaz Asri. Suara dia sedap. Memang suara dia sedap. Saya tak boleh lawan lah. Sebab suara dia daripada perut. Kita perut tak apa nak ada. Dia suara dia sedap. Dia tak mana. Aku heran suara. Sekali dia boleh buat Nurito Sipudin. Dia boleh buat semua. Yang semua. Suara daripada perut. Orang perut macam tu. Tuan. Sebab berkat tuan-tuan. Berkat. Syahrul Maghfirah. Bulan keampunan. Masa ni lah. Tuan-tuan kena ingat tau. Kita ni banyak dosa. Jadi masa mana nak minta ampun? Ramadan lah. Sebab apa? Tuan-tuan, Tuhan kita minta ampun dekat Allah. Allah bagi apa yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan, sungguh. Sebab apa? Saya duk bawa orang pergi umrah kan. Tak mengandung 9 tahun. Kadang 12 tahun. Mai jumpa saya. Ustaz, kami mai Mekah ni. Nak minta Ustaz doa. Dapat anak. Saya tak doa, ya Allah bagi dia, ya Allah anak. Saya kata apa? Minta ampun dosa. Sebab mungkin dengan dosa kita Allah sekat rezeki. Antara rezeki anak Saya kata dah minta Dia pun minta, ya Allah ampun dosaku. Minta ampun. Tuan-tuan ingat tak? Ada seorang nama Imam Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Macam Ustaz Asin sebut. Imam Ahmad bin Hanbal ni satu ketika dia pergi satu tempat. Sampai ke masjid tu. Dia nak tidur dalam masjid. Ahli jawatan kuasa halau. Dia tidur di luar. Dia halau lagi. Dia duduk jalan, duduk cari. Mana tempat nak tumpang tidur. Tiba-tiba jumpa ada seorang. Dia kata, saudara, pasal apa duduk jalan, pergi mana, melewak. Duduk melewak, kita kata. Duduk pergi melewak mana, tak ada tempat nak tidur. Dia kata, apa, main tidur rumah aku. Bila tidur rumah ni, tiba-tiba anak muda dibangun, dia bangun dalam keadaan nampak. Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia tengok, dia ni bangun, mesti dia akan sebut, Astaghfirullahaladzim. Dia buat apa? Semua Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dia juga membuat roti. Dia buat roti, Astaghfirullahaladzim. Dia uli roti, Astaghfirullah. Semua Astaghfirullah. Habis apa semua dia buat tu, Imam Ahmad Hanbal tanya, wahai saudara, pasal apa saudara duk sebut Astaghfirullahaladzim, minta ampun? Dia kata apa? Aku sebut Astaghfirullah ni, doa aku minta ke Allah, semua Allah makbul. Itu dia tengok. Semua Allah makbul. Kecuali satu. Satu tu apa dia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia tanya dia ni. Dia ni kata, satu tu aku nak bertemu dengan seorang ulama besar, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya tergerak hati Imam Ahmad bin Hanbal ni nak pergi tempat tu. Kerana apa? Astaghfirullahaladzim. Ni Ramadan ni banyak. Sebab tu disebut Syahrul Maghfirah. Tuan-tuan duduk saja, tuan-tuan nak buat apa? Astaghfirullahaladzim. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau tuan-tuan suka sebut Astaghfirullahaladzim, mati pun tuan-tuan akan sebut lah. Kalau tak pernah sebut, yakinlah tak akan sebutnya. Kalau tuan-tuan tak pernah datang masjid, yakinlah tuan-tuan tak akan mati dalam masjid ni. Walaupun tuan-tuan akan dibawa nanti ke masjid. Sebab kita tak pernah main. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Saya duk cerita selalu tuan-tuan. Bulan, Ustaz, saya selalu dengar. Saya bawa orang pergi umrah. Ada seorang pakcik. Ni, saya bawa di Madinah. Alhamdulillah bersama saya. Satu hari nak pergi Mekah, dia duduk tidur. Saya nak jumpa dah. Pakcik, awak bini dia boleh tiap. Bawa buat sebab kuih haram tak mau makan. Orang bawa makan semua. Dia boleh tiap. Aku duduk, pernah nampak orang tua ni cuma. Dia beletiak sungguh. Saya kalau dalam mati, kalau aku sakit aku mati terus. Dia beletiak sungguh. Macam berhenti. Oh, bagi ambil ubat, ambil makan, dia tak mau makan dulu. Saya kata, pakcik, pakcik, pasal apa tak makan ubat? Nak makan macam mana? Dia kata, nak terlayak pun tak boleh piar, ubat lagi tak boleh pi. Saya kata, loh pakcik ni, kita nak pergi Mekah ni, macam mana tak larat macam ni? Ingat dah, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang dengan apa yang dia suka. Saya kata tak apalah, saya pun ambil ayat Zamzam. Ayat Zamzam minum tak? Ayat Zamzam tak apa. Saya pun ambil. Ayat Zamzam ada doa dia tak? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da, kan, wa shifaan min kulli da. Saya pun baca tu, saya ambil dalam poket saya Panadol soluble, dia pelepas 2 biji, dia pun berbuih buat bagi tak nampak, saya pun tiup. Elok habis buih tu saya bagi nak pakcik minum air Zam-Zam, dia pun minum. Awak rasa Panadol. Saya kata ayat Zam-Zam ni bila dia jampi, dia memang rasa Panadol. Pakcik minum. Kawan pun minum perhabis, ustaz sebut kan. Minum perhabis, minum 2 jam, 3 jam, kebah, berpeluh. Bini dia main jumpa, ustaz betul ayat jampi ustaz berkesan tu. Oh, minum, kebah terus dia tau. Dia ni aku lemah lah. Tak apalah, terus pakai kehram pi. Pi tuan-tuan di Mekah tawah dengan saya. Jalan kaki, saing dengan saya. Pi tahlul habis balik. Hari pertama jumpa, hari kedua tak jumpa. Hari nak balik, pi tengok, duk keras atas kereta lah. Pakcik! Orang? Buat itu lah. Nangkat tangan, tak larat. Bini dia. Nangkat tangan, tak larat. Apa? Ambil makan ni pada bawa rumah. Haram tak mau makan. Aku lemah dia ni. Aku bubuh dengan dia mampu ya tuan. Lemah tuan-tuan. Dia beletiak sungguh. Allah, kalau menikahan saya aku mati awal dah. Tak sungguh tuan. Sebab tu kakak kan jangan duk beletiak macam tu. Ni kadang-kadang kita balik kan. Balik bini pun tak main. Ketuk pintu, Assalamualaikum. Bini pun, Assalamualaikum. Dia keluar dengan apa bangkit-bangkit tu, baju kelawak. Terbang. Waalaikumsalam. Tu dah rambut macam dengan jebon tu. Masuk bang. Kita pun seronok kalau layan macam tu kan. Jangan cakap banyak. Kita pun buka pintu. Abang kenapa lewat? Allah, ceramah ustaz tu panjang lah dengan 2 orang tu. Hak seorang kuih, hak seorang gemuk. Siapa tahu? Hak seorang tu duduk tepi tu haram tak cakap apa-apa. Oh, panjang. Tak apa bang. Jom kita makan. Dia sambut macam tu kan. Kita pun tenang. Abang duduk bang. Abang nak makan apa? Apa yang ada? Dia pun angkat nasi. Abang, sila abang tengok siakap 3 rasa. Kita pun makan, dia tunggu. Abang, jamuhlah abang. Kita pun makan. Aku cerita lah, jangan harap. Aku pun tak dapat macam tu. Aku dapat tidak ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haram tak buka, dia buka tingkapnya. Lah, ingat nak tidur masjid. Dia kata. Tolong ustaz tu, ceramah panjang hang buka. Dia pun terbang dengan baju kelawang. Buka, tudung rambut, terkejut. Ayak ada tak? Ayak apa? Balik lewat. Ni betul. Buka betul. Haram jadah je bini. Kami nak bagi tahu tuan. Allah. Pikuk mana ni? Bulan penuh dengan kesabaran. Sabar banyak-banyak. No? Bulan penuh dengan sedekah. Bagilah sedekah. Sebab tu kakak. Buatlah kuih. Bagi. Kan? Saya ingatlah zaman mak saya bagi kuih. Dekah. Kan? Sebab tu kita afdal iftar. Buka puasa. Dulu zaman kaya, nama Ustaz Selim, kita kalut dengan moreh. Moreh. Kami ingatlah, moreh dulu. Budak-budak bukan duduk ni semayang tak. Semua duduk belakang. Habis dah. Semua masuk tahiyat dah. Asyhadu an la ilaha. Ustaz bersama lah. Daripada awal tu pergi main ciligan, main apa polis sentri apa tu kan. Elok dia habis dah. Dengar tu apa witir. Habis. Oh, semua berlari. Cik, tahiyat. Asyhadu an la ilaha. Paling jahat tu. Tuan-tuan malam tu bubuk ganji. Dia pun tak bagi kami makan. Yang geram tak kira. Kami buat macam mana? Tupai ayak tu. Pergi naik ke atas tu, turun ke tepi di tiang tu. Terus masuk dalam tu. Masuk dalam periuk tu. Pergi sedut dekat sana. Punya jahat. Lah tu harga sedut tu semua jadi ustaz. Tak boleh pakai tuan. Oh sedut. Kan bubuk kanji tu kan dia lembek. Nak bagi makan dia pun tak bagi. Geramnya pasal. Ubuh paik getah panjang. Pergi duduk lautan sedut. Macam sedut gamu duduk ganja. Hak tu 10 orang. Semua jadi ustaz lah. Bila jumpa, sedut. Habis terawih dia pada makan. Pipi tengok haram apa pun tak ada. Kami sedut.
Lah jadi ustaz tuan-tuan. Allah dululah zaman tu. Tapi alhamdulillah orang tua lu tak marah tuan. Sabar depa. Sebab tu disebut syahrus sabr. Sahbul maghfirah, bulan keampunan. Tuan-tuan saya nak cerita pak cik itulah. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Dia habis apa semua tu. Pagi tu kami nak pi tu, terus pi dengan dia tawaf. Apa anak dia, anak menantu dia ikat. Dia duduk belakang naik motor. Tawaf pertama okey, tawaf kedua, tawaf ketiga tuan-tuan lemah, tawaf keempat dia mati tengah tawaf. Pak cik tadi. Bila mati, saya tengok-tengok urus jenazah, jumpalah mak cik ni. Dia nak mak cik. Mai dua orang balik 4 beg. Siapa nak tarik satu? Dia duk kira 4 beg tu. Dia kata makcik, pakcik mati tak susah hati. Tak apa, dia elok dah. Ni 4 beg ni. Makcik menolak. Saya kata tak apalah makcik, saya tarik lah nanti. Pakcik ni macam mana? Pakcik elok dah. Dia elok macam mana? Ustaz, dia pencen ustaz. Hidup dia masjid ni. Layak dia mati depan masjid. Dia mati depan masjid haram. Dalam masjid haram. Mati depan Kaabah. Dalam masjid tengah tawaf. Dalam wuduk lagi. Sebab apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Sebab tu kalau hidup kita masjid tak ada main, jangan harap nak mati masjid dah. Kalau hidup tak pernah main majlis ilmu, jangan harap mati majlis ilmu. Tapi lah ni pun mati jugalah. Sebab apa? Tidur. Mati. Kan? Tapi tak begitu. Al-mar'u ma'aman ahabba. Rebut peluang ni. Disebut bulan apa? Bulan rezeki. Allah bagi rezeki, meniaga untung banyak. Bila untung banyak, tuan-tuan target lah. Ustaz target betul-betul. Ramadan ni kena bagi dapat sekurang-kurangnya 2 juta. Boleh naik tapak lu. Kan 1.2 dah kan. Bagi dapat 2 juta. Sekurang-kurangnya ada 3 juta. Bila 3 juta kita boleh bina asas dah. Kemudian kita boleh buat bumbung dulu. Kemudian yang gini ni insya-Allah. Lepas tu orang akan tengok akan sumbang. Bagi ada asas ini dulu. Bagi ada. Dan insya-Allah syahrul khair, bulan yang penuh dengan kebaikan. Buatlah tuan-tuan lipat kali ganda. Disebut apa? Sayyidus syuhur, sebaik-baik bulan ni, bulan Ramadan ni, penghulu segala bulan. Kalau tuan-tuan tak rebut, orang lain akan rebut dan tuan-tuan akan ketinggalan. Tak rebut, tuan-tuan rugi. Tuan-tuan tak datang masjid, tuan-tuan rugi. Tuan-tuan tak puasa, tuan-tuan rugi. Tuan-tuan tak sedekah, tuan-tuan rugi. Tuan-tuan tak sambut, tuan-tuan rugi. Jangan jadi orang rugi. Mari kita ambil keberkatan. Sama Ustaz. Penutup. Habis. Semangat. Salah pergi Dubai, bawa ni makan angin. Bawa bini dia. Bini tu yang ada pun. Jadi, pergi Dubai. Keluarga sana. Balik umrah 2 hari, pergi Dubai. Alah. Dulu dia ni susah. Sengkek. Kami ni kenal lah. Saya sakit 4 bulan hospital, dia dah main hulak duit saya. Dia pergi ceramah di Kuala Lumpur, kata orang bagi dia 500, dia mai saya bagi separuh. Dia kata, hang, tak apa, aku tahu hang, tak ada apa. Dia bagi dia kerja mai, dia ziarah. Kalau dia ada tu kira PKL tu, mesti dia mai hospital. Saya 4 bulan, warded, campur semua sekali lah. Sebab belakang saya ni besi, skru belakang ni. Jadi, tengok sofa ni menggerun sikit lah. Sebab dia jenis, apa panggil? Dia, apa? Tenggelam. Oh, bahasa Kedah lah. Tengok saya KL. Aku. Allahu Akbar. Okeylah, saya tak nak lebih salah sebut lah. Syahrul ibadah, syahrul khair semua. Dalam riwayat Imam Ahmad disebut, Man arada ayyasuma, barang sesiapa yang ingin berpuasa, falyatasahhar bi syai'in. Ni tak sebut lagi ni. Hadis-hadis Hasan. Barang sesiapa yang ada niat untuk berpuasa, maka mestilah dia bangun makan sahur. Dengar tu adik-adik. Bila falyatasahhar masuk kena bangun malam ataupun bangun bersahur, kalau ikut lam li takkid ini maknanya satu kemestian. Ulang balik. Siapa-siapa yang ada niat untuk berpuasa, maka dia kena bangun makan sahur. Dalam hadis-hadis sahih yang lain sebut, antaranya
Perbezaan antara puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani ialah aklatus sahur. Kita puasa makan sahur, Yahudi puasa tak bangun sahur. Apa yang saya nak maksudkan daripada sahur ni? Kemudian Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang juga hadis hasan riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, iaitu as-sahuru ataupun as-suhuru aklatun barakatun. Jarang sebut makan itu adalah makanan berkat. Tapi bila masuk Ramadan, special case. Nabi sebut sahur, makan sahur itu adalah aklatun barakatun, makanan yang berkat. Dalam hadis lain sebut fa inna fi sahuri barakatun. Pada sahur itu ada berkat. Maksud dia makanan tu aklatun barakatun dan sahuru ai barakatun. Bendanya bukan susah. Nabi sebut lagi. Fala tada'uhu. Jangan sesiapa berani tinggal bangun sahur. Kalau sengaja tak bangun sahur, puasanya sah, takut pahalanya hilang kerana puasanya itu diumpamakan bagaikan orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Fal'ayyadzubillah min dzalik. Maka kita faham dan Nabi faham. Ada orang memang susah nak makan sok. Maka Nabi kata, walau ayyajra'a ahadukum jara'atan min ma'in. Kalau boleh tolong mangkit, batalkan tidak buat seketika, tolonglah mangkit, minumlah walau dengan seteguk air. Allahu Akbar. Takkan Nabi duk gagah tebiang duk suruh kita mangkit. Sebab apa? Bangun waktu itu dapat berkat, minum air, makan sahur dapat berkat. Dua keberkatan. Maka istifadah daripada bangun sahur, maka ulama kata pada dia, iaitu waktu yang paling doa yang best, doalah ketika kita bangun sahur. Yang keduanya, ada hadis membincangkan tentang waktu sahur yang paling baik ialah waktu yang paling akhir nak dekat-dekat dengan waktu berpuasa. Habis makin wabak, maka bila kita akan mangkit sah, lama-lama ada keringanan untuk melaksanakan solat tahajud. Waktu dia punya time dia punya value dia very high, cukup tinggi. Tiba-tiba kita tak mangkit sah. Dan termasuk saya sendiri, duk ngantuk saya dulu kat Sipang Bukit Temaga, Jalan Kondoran, Bukit Larik tu, dekat Muassasah Darul Ulum tu, saya tak pernah mangkit sok. Sebab apa? Sebab bodoh. Jahil. Tok pun jahil, ngaku-aku murakab. Jadi campur dua, jadi jahil, murakab. Saya pergi sekolah, kawan saya tak mangkit sok. Alhamdulillah Ustaz. Walaupun anak sekolah konvensional, anak kesana tak tinggal puasa. Sebab selepas raya je, raya kedua, Tok suruh aku puasa 6 dah habis. Masuk raya puasa 6, baru Tok jalan pergi Tandop, Kuala Kedah, pergi Kampung Bok-Bok, Tok clean tu. Tempat yang kami pergi tu ada beradik Tok, sepupu dia ramai. Bila pergi hari yang ke-6 tu, minta nak makan. Aku puasa, esok gua raya. Lain puasa aku, ombu, halus. Dah je 6 dah kena puasa 6. Saya ingat mungkinlah bukan nak puji diri. Mungkin kerana Tok punya didikan, kebaikan kita nampak pada diri Tok saya dah meninggal, dia dapat kebaikan. Lepas tu penting tu. Lepas tu jangan siapa-siapa berani tinggalkan sahur. Very simple. Ambil air segelas, sejak tu tak patutlah. Tak jarang dah lah nak mangkit payah nak minum sejak. Air biasa, letak kat kepala, katil. Kalau ada meja katil sikit, tak tu. Kalau tak nak ambil gelas, tak apa, atau macam ni lah. Paling beradab, tutup. Kena tutup ayat, jangan dedah.
Ayak dedah, jangan minum. Kalau ledah sikit-sikit tak apalah masalah, tapi buka macam ni sampai besok sahur nak makan tak elok. Ya, tutup. Kan? Bila dah kata berkering, makan saya. Minum bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku ni tak larat ya Allah. Hutang pun banyak. Tolonglah ringankan hutang aku macam mana cara pun. Bila pada pengakhiran nak habis waktu sahur. Tujuan ni supaya tolong berkat kat mana? Jarang orang berani tidur lepas makan sok. Kalau dia makan sok dia tidur, something wrong dalam iman dia. I blame myself. Saya akan hina diri saya sendiri. Kita mengaji pula. Kecuali dia demam sakit. Tapi dia gagah puasa. Dia kata, aku nak semayang aku kat rumah. Aku tak pergi masjid, aku tak pergi menasah. Hampa nak pergi. Contoh dia kata, dia pun azan je, dia dah Allahu Akbar, dia duduk semayang. Dia tak larat sakit kepala ke apa ke. Mungkin dia orang tak sihat. Tak apa. Tapi yang jenis sengaja, tak ada masalah dari sebab-sebab yang tertentu. Ustaz ulang, siapa yang sengaja bangun sahur kemudian dia terus dia tidur. Maka tak ada kebaikan dan keberkatan pada dia. Sebab dia sanggup tinggalkan solat subuh. Sedap-sedap pukul tadi lah. Pukul 9. Ni bapak jahat ni. Nampak tak? Tuan-tuan. Tu cerita buah. Aku tak pernah dengar. Dia duduk cerita. Dia sedut dengan paik getah. Awak perangai lah. Ya Allah. Macam mana jadi orang? Aku pun jahat juga dulu ni. Kami kalau tu imam tu jenis panjang. Kami ada tu imam tua. Dia baca Allahu tak lembut lah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak sambung. Geram. Dia patut sambung lah. Mai imam muda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Seronok kamu. Ya, belakang. Hati ingat lagi. Memang. Tapi cerita yang makan morai sungguh. Memang kami main telefon. Gayu kat telefon. Ngorak nak darah siapa. Telefon free. Kan? Jadi dia kata, dah habis morai. Dah habis apa? Witir. Memang perderah awal. Buat berlakon betul. Itu memang tu kerja saya antara dia. Dia at-tahiyat tu. Betul. Ni. Yang tak tayat berumai. Haram jadah sungguh budak ni. Ada gay pelik siang gay nakal. Kubang kenyang pada. Dia kata cucu tahu dah, ya dia kemas semayang pun dia main-main nak terderah aja haram jadah minggu memang. Kan? Tapi jenis besok kampung maki ni kami tak ambil hati. Nampak tak? Tu memang panggil. Lepas tu kita bab-bab jangan nak risaulah. Kat sana ada orang kata, Ustaz buat puasa pun Bangladesh ramai buka puasa. Kita bagi dia makan je. Loh awak bodoh sangat hang. Bangladesh tu musafir. Bangladesh tu orang Islam puasa. Satu bangsa yang tak kedekut di dunia ni, Bangladesh Muslim, India Muslim dan Pakistan. Mereka bangsa yang tak kedekut. Hampa tahu tak kami belajar sana 7 tahun, haram sekepiang pun kami tak bayar. Dapat lagi RM12 sebulan, minum teh. Aku cabak hampa kat sekolah kita Mak Tafi, ada free, minta maaf, salah pun kutip juga. Sebab kita tak ada orang nak support dia orang ni. Kami sana ribu, satu dunia belajar sana. Bukan orang Pakistan, Malaysia ada orang Indon, Filipin, Singapura, Brunei tak ada lah. Brunei tak main lah sekolah macam tu. Tapi ini banyak Afrika, Djibouti, Tanzania, Uganda, apa lagi? Juzul Qamar, Comoros, Republik France penjajahan. Belajar semua free, makan free, hostel free, katil free, heater free, semua free. Satu bangsa dalam dunia ni, tolong Arab, dia Ajam ni, Ajam, India, Muslim, Bangladesh dan Pakistan. Pergilah belajar 100 tahun pun tak payah bayar. Dapat tiket percuma lagi, syarat kena mengaji lulus. 4 tahun boleh balik percuma. Saya 7 tahun, dapat rasa satu tiket pergi balik. Ni nak cerita, nak beritahu kat kita. Jadi kalau kita diorang main makan ni, tak ada masalah, jangan halang. Bagi diorang makan. Kita main, bila dah main tu insya-Allah dia akan bagi. PKP dulu, duit banyak kat tabung. Duit-duit yang duk kerja dekat geng sport ni, dia lalu je. Masjid tak boleh mayang, semayang AJK je. Kan? Dia tak boleh mayang abang. Dia kata, abang, ini ambil cash RM10, masuk tabung. Oh, nak geret, pergi balik.
Depa hari Jumaat tu memang ada Bangladesh ramai, banyaklah duit. Cakap dia orang tolong bla bla bla, insya-Allah. Baru ni saya dekat Kelang sementara. Saya tengok-tengok, aku ni semayang dekat Malaysia, kat Bangladesh. Penuh dia orang, tertib duduk. Bak makan Ustaz, macam ni Ustaz, mereka pakai makan. Kita rasa seronok tuan-tuan. Dia makan tak macam perangai kita ambil darah banyak tapi haram tak habis makan. Kurang ajar betul. Yes! Apa sampai tengok dia makan tak habis. Beritahu kat saya. Dia makan, dia kata haram saya. Kira akan air. Makan habis. Dia makan habis tak? Tak sampai jilat piring itu tak habis basuh. Nak beritahu mereka ni, tuan-tuan sekalian, anak kecil ni macam tu Ustaz. Jangan marah mereka. Budak-budak bila berlari, Nabi kata, oh, kuat lari. Hadis Bukhari sebut. Mai sini. Bukan merempang budak tu. Siapa-siapa yang lari laju, dapat pegang baju saya dulu, saya akan bagi dia hadiah. Nak tak ya? Baiklah ya Rasulullah. Sahabat kata, aku lari kawan, aku pegang baju Nabi, Nabi bagi hadiah. Tengok budak bising. Nabi kata, anak-anak sekalian, mari sini sekejap. Awak nak saya ajar awak memanah. Kami nak ya Rasulullah, mari kita keluar. Kita belajar manah. Bila pada manah nanti, panahlah Pak Imam tu. Tua sangat dah Pak Imam tu. Ni, pi manah. Sebab Nabi train budak-budak kecil pada manah. Kerana nak jadi ahli pemanah. Nabi buat ada hikmah. Lepas tu, bila masuk bulan Ramadan, sahur tu ada barakah, ada hikmah. Ulama jam dia, supaya kita tidak mengeluh. Kita puasa tak makan. Siapa yang tak puasa, dia puasa tak makan, dia akan sampai peringkat dia akan jadi lapar ataupun kelaparan, kehausan. Sebab tu ambil ayat. Maka Nabi sebut, ni'mas sahuri. Dalam hadis sahih sebut, ni'mas sahuri aklatut tamari. Nikmat yang paling best makan sahur apa dia? Makanlah buah kur. Yes. Waktu mungkin ni hak kita umur 50 ke atas lah salah. Memang tak larat mana kadang-kadang ambil kurma jawab, bawa balik adalah jawab 3 kilo kat rumah tu, ataupun makjul tu yang kurma yang besar tu. Makan 5-6 biji, ceramah boleh 4 tempat. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah lahak. Kadang-kadang kuliah iftar dan terawih imam tazkirah 15 minit. Dengan makan lebih kurang 5-6 biji kurma. Waktu tu terfikir, apa hikmah sahur? Nabi kata, senikmat-nikmat sahur, makanlah buah kurma. Adik-adik anak sekalian, belajar makan buah kurma. Ibu-ibu yang sedang mengandung, tapi tengok muka tu memang tak nak cara mengandung tu. Ibu-ibu yang sedang mengandung, ada menantu sedang mengandung. Menantu saya insya-Allah ada 2 mengandung. Cucu ketiga, cucu keempat. Yang ketiga hujung bulan ni. Yang keempat insya-Allah bulan 10. Nikah 3 sekali insya-Allah pi. Insya-Allah alhamdulillah semua bakat mengandung Melaka dah. Yang seorang tu dah beranak bulan 1 jam 1.25 pagi. Kemudian insya-Allah doakan anak sulung saya dapat. Tapi nak bagi saya kata dia orang. Saya kata menantu-menantu abah, makanlah buah kurma. Makanlah buah kurma. Sebab ni'mal aklatu sahuri, aklatu tamari. Nikmat makanan makan buah kurma. Ni'mas sahuri aklatu tamari. Nikmat sahur makanlah buah kurma. Cuma pastikan jangan beli buah kurma Yahudi lah. Ada 28 syarikat sedang membiak di sini. Baru ni kita hantar video, belah langgang Kedah, langgang. Mereka buka kotak semua, buang. Mereka isi pakai paket. Dan kan kotak mereka ambil, kotak tu Yahudi, dates from Israel. Date from Amerika. Jangan makan wala Amerika sekalipun. Makanlah buah kurma yang sahabat kita jual. Apa tu yang suara bisik. Bila makan kurma dia, suara-suara. Nampak tak? Nak suara romantik. Ai, sayang awak. Tu makanlah buah kurma tu. Yusuf, tayub. Nampak tak? Makan. Nak buat apa nama jus, buatlah. Tapi jusnya orang kita tak biasa makan. Tapi soalan balik, Ustaz nak pesan. Tolong, pesan yang kedua ni, tolong jangan tinggalkan makan sahur. Boleh tak boleh? Dan doa banyak. Ya Allah. Sahur ni, tak makan.
Ibuku kesakitan, sudah bertahun lamanya, sembuhkan dia. Aku sayang ibuku yang melahir dan membesarkanku, sembuhkan ibuku. Ya Allah, andai aku bangun sahur di pagi ini, keberkatan kau beri. Sembuhkanlah penyakit ibuku yang ku cintai. Allah, boleh tak doa gitu? Ibu pula, ya Allah, anakku baru saja lepas SPM. Berikanlah kejayaan yang sebaiknya pada anakku. Malaikat, amin. Amin, malaikat. Ya. Sebab dalam hadis kita apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Allah dan malaikat berselawat ke atas para orang bangun sahur. Doa adik. Adik rasa mengaji boleh sangat. Terlalu bodoh ni sampai cikgu mengajak pun dia sawan babi. Alif, ya, mim, yam. Eja semua. Alif, ya, mim. Bunyi apa? Tom, yam. Cikgu tu punya beban kaki nak atas. Haram tu buat bodoh sangat. Dia kata, ya Allah, abang bangun sahur. Ustaz Asin ceramah baru ni kan. Dia kata kalau bangun sahur doa tu makbul. Waktunya berkat. Ya Allah, adik ni, abang ni bodoh sikit buat belajar. Tolonglah cerdikkan sikit, ya Allah. Boleh tak doa tu? Boleh. Kita sedang bersembang dengan Allah. Jadi insya-Allah ada kebaikan tu Imam apa kita sebutkan pada malam ini. Dan jangan lupa kak, derma tadi ni kak ingat dan niatkan. Tak payah niat untuk diri sendiri. Niatlah untuk mak ayah kita yang dah mati. Niatkanlah untuk adik-adik abang kakak yang dah meninggal. Niatlah untuk sepupu-sepupu kita yang dah mati. Dan Nabi kata, orang yang nak tahu sedekah paling baik mana, bila dia mati, sedekah itu akan menjadi penyejuk dia daripada kepanasan kubur. Yang kedua, Nabi kata, fa inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu pasti memadamkan kemarahan Allah. Yang ketiga, dawu mardakum bis sadaqah. Siapa-siapa yang berubat sana tak lega, tak sembuh, something wrong. Mungkin, dan Nabi kata, ubat penyakit kamu dengan bersedekah. InsyaAllah, semoga macam Ustaz lah kata tadi, nak runtuh tapi nampak macam lawa, bocok tahu lah. Berkata, cuma kapek memanglah nampak tu dah beracak lah. Sebab kaki banyak besok. Bila sujud je, bau tapak kaki. Kan? Saya pernah semayang Ustaz lah. Surah Ar-Ar. Terlupa dah kat mana. Yang pasal tak? Dia punya sejadah tu, kita terus tonggeng kepala. Sebab apa? Tak boleh kena hidung. Bau sak nafas. Lepas salam tu ambil gas. Yang lembut. Ambil tu, lempar kat luar. Geram sangat. Mana dia punya kaki tangan, ambil gambar. Tapi kami ni tak ada kuasa nak sembang lebih. Ambil fahamlah mereka. Bau tu busuk dah makin orang tidur atas tu. Ni nak bagi tahu, jangan tak ada adab. Ramadan ni Pak Imam nak tidur biar, tapi jangan guna sejadah untuk lipat-lipat pi. Cari bawa rehat sendiri tak apa. Bulan Ramadan tak masalah. Mailah tidur, bagi saya tak ada masalah sebab dia bila makit tu dia nak ibadah, tidur dia nak ibadah. Tambah-tambah 10 hari yang tak akhir. Siang sampai malam buatlah. Oh, abang-abang semua, ayah-ayah semua ambil peluang. Ya, adik-adik kalau pergi sekolah 10 malam tak akhir tu ambil peluang grab. Dek, kawan ustaz main bola baran. Kerja dia nak sepak orang je kerja dia. Tapi kerana apa? Kami walaupun main gurau-gurau, ustaz tu imam masjid Bukit Larik masa tu curfew kes memali. Sungai Derian kami tak boleh masuk, maka dewan orang ramai dijadikan menaksah. Lah jadi masjid. Pergilah masjid Bukit Larik. Besok saya meeting lepas asar kerana nak beli cadang, nak beli tanah sebelah-sebelah tu untuk buat wakaf. Saya yang plan kat dia orang. InsyaAllah lah kampung saya. Besok patut petang tadi. Tapi tengok kulit lepas maghrib takut tak dah.
Dia kata batal besok tuan rumah, tuan tanah tu pula, dia pun setuju nak bincang macam mana nak buat. Sebab apa? Mungkin sebahagian dia nak wakaf. Tapi kita beli bukan percuma. Itu antara dia. Tapi nak bagi tahu dalam masa muda hanya mereka tidur. Kami tidur kat mana? Kami tidur di atas alam. Pasang kayu banyak-banyak atas tu. Tidur atas tu. Kalau jatuh pakai qalu inna lillah. Tapi tak kepada batang dia panjang. Hak kepin kayu aja ni. Hak dua setengah kaki tu. Lebak tu. Panjang. Tak. Buah tilam atas tidur. Kemudian bila pukul 4 lebih lari balik rumah. Pergi makan sok kat rumah. Sebab betul tak sedia makan sok lagi. Kemudian mai balik. Azan, bang dan sebagainya. Dan Alhamdulillah saya tengok. Walaupun dia dah meninggal. Tapi dia antara orang yang terbaik. Dia kat Pakistan. Dia meninggal aksiden dekat Karak. Nampak tak? Daripada dia bahan Ustaz. Sikit nak nampak orang. Dia tua setahun pada saya. Adik dia muda sama saya sebaya. Tapi main bola kalau tetah kaki dia. Dia ligan kita tu. Bukan dia pergi gol. Dengan kita masuk gol. Perangai. Tapi ingat dah meninggal. Tapi dia baik. Dia orang tak pernah tinggal masjid. Tak pernah tinggal surau. Kenapa? Berkat malam akhir Ramadan. So, grab and catch up peluang ni bagi elok-elok. InsyaAllah, kata, Ya Allah, tolonglah, saya nak berubah. Saya nak baik. Ingat, tomorrow never die, biarlah filem tu saja. Tapi kita ingat, kita maybe, saat lagi kita balik rumah, terbatuk 3-4 kali, jatuh-jatuh, meninggal. Semalam saya forum Datuk Kazim di Kok Diam. Ustaz Mokhtar, pegawai khas dia tu, yang ajak dia mengaji Maktafih Masjid Negeri. Ustaz Mokhtar tu lah punya pasal. Dia mengaji. Lepas tu Ustaz Mokhtar mengajak tu, Ustaz Kazim buka sekolah, buat main. Dia ni, pukul 5 pagi, dia pergi tasmik anak murid dia. Lepas subuh lebih kurang, baru dia buka kelas. Ni dekat sana. Tapi dia ni, setiap Ramadan, dia bukan buat Qiyamul-Lail, 10 takhir. Malam pertama Qiyamul-Lail, selama 16 tahun, dia lead imam, setiap malam 30 malam Ramadan. Daripada 2006. Sampailah dia tahun dia meninggal beberapa tahun lepas. Masa dia nak meninggal, betul salah cakap tentang pakcik yang mulut bini dia tu yang nak nampak dia tu. Dia pakai baju ni. Tuan-tuan tahu tak saya kata betul? Segala bulu kemaluan dia, bulu ketiak dia langsung tak ada masa dia dimandikan jenazah. Datuk Kazim menangis 2 kali masa dalam kubur dan masa mandikan dia. Sebab kawan baik dia pegawai khas dia. Saya pun sebab dengar cerita. Masa nak meninggal tu, pagi tu, dia duduk pakai jubah. Ni, dia trim semua menjanggut ni. Semak cantik. Dia kata kat bini, contohlah yang. Abang buat apa tu? Nak tunggu kawan lah, sahabat. Baik nak mari dah. Nak apa? Dia nak buat pergi taman. Taman yang indah semua. Abang ni. Lepas tu dia kata, dah sampai dah. Dah sampai dah. Dia buka pintu. Pum, jatuh. Dia meninggal situ. Dalam keadaan dia, badan dia, Datuk Kazim sebut masa kenal. Dia kata, kalau Ustaz asli ni gemuk, dia lagi gemuk. Tapi masa dia meninggal, perut dia hilang. Hak buncit hilang. Pergi mana agak-agak kata dia. Yang tu Ustaz Datuk Kazim kata, saya menangis masa kubur. Bila saya kata apa? Dia kata, aku bayangkan aku mati. Yang mati tu aku. Dia okey, tapi aku saksi. Ni aku ni macam mana? Allahu Akbar. So, grab peluang ambil elok-elok. InsyaAllah kita bertobat banyak-banyak. Jadi baik adik-adik anak, insyaAllah doakan kamu semua pemimpin negara akan datang. Paling-paling kurang menjadi JKK pun tak apa. Yang beriman. Paling-paling tidak ketua bangkang pun tak apa. Ada lawan sikit. So insyaAllah, semoga apa yang kami sampaikan ada manfaat. Yang baik itu Allah, yang lemah diri kami sendiri. Dan insyaAllah kalau ada kalimah-kalimah yang kami bicarakan tadi terkena kepada mana-mana pihak, itu berkepentingan semata-mata. Tidak yang hidup yang bakal mati. Siapa-siapa terasa pada muka. Itu je lah. Wallah alam, moga-moga balighna Ramadan. Boleh doa lagi? Allahumma barik lana wa balighna. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ingat dek, kenalan kami kerja dekat KL, naik motor besar 1.5cc, 1500cc motor besar. Dia balik
ada tu makcik tu buat kereta, dia keluar tak tengok kanan, dia langgang tengah tu, dia tergolek, merah terlenyek dia meninggal bila? Pukul 7.15 malam. Pada malam Al-Qadar, bukan malam Ramadan. Waktu nak masuk Ramadan, lagi 8 minit, 7.23. Bukan kata dia mati tak elok, dia mati balik kerja, mati syahid, kena cari makan rezeki yang halal. Tapi nak cerita kalau tanya dia, ya Allah, kenapa sekarang? Tunggulah 8 minit lagi. So jaga kesihatan. Jaga fisik bagi elok. Biar sihat. Orang sihat akan bertemu Ramadan insya-Allah. Yang tak sihat pun, ya Allah, aku tahu aku tenat sangat dah. Kalau boleh biar aku puasa 5-6 hari pun okey dah. Sembah dengan Allah. InsyaAllah. Ustaz Allah punya mak, dia kata apa? Aku nak mati hari Jumaat. Bila mak dia sedar, hari apa ni? Hari Rabu. Hari Rabu ke? Ingatkah hari Jumaat? Hari Jumaat mak dia mati pagi buta. Pukul 3 lebih, pukul 4 lebih. 5.25 pagi. Mak dia kata aku nak mati hari Jumaat. Bukan, ni hari apa ni? Hari Rabu. Hari Rabu. Tak apa, saya mati. Ustaz contoh, saya dengar. Hari Jumaat, aku nak mati hari Jumaat. Jumaat dia meninggal. Tak nampak tak? Sebab tu, al-mar'u ma'aman habba. Apa dia? Doa banyak Siapa nak jadi baik dari ilmu? Mau jadi baik betul tak? So doa macam insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.